أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الإعراب. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Baik, kita mula masuk pada bab i'rab. Adapun yang sebelum-sebelum ni muqaddimah. Kan, sebelum kita masuk ke dalam bab i'rab, jadi kita perlu kenal dulu kalimat-kalimat, pembahagian kalimat kepada tiga isim dan juga huruf. Baik, selepas selesai kita masuk kepada bab i'rab. Baik, apa makna i'rab? Lughatan dan juga istilahan. Jadi dari segi lughah, al-i'rab dengan makna al-izhar wal ibanah. Maksudnya menzahirkan ataupun menyatakan. Menzahirkan dan menyatakan. Jadi orang Arab cakap a'rabtu amma fi nafsi, maksudnya aku menyatakan atau menjelaskan apa yang ada dalam diri aku. Itu penggunaan dalam bahasa Arab. Adapun i'rab dari segi istilah, maksudnya di sisi ulama nahwu, maka i'rab seperti mana yang disebutkan oleh pengarang, iaitu taghyir awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan. Kita baca dulu sikit kata syarah rahimahullah. Wa aqul al-i'rabu lahu ma'nayan. I'rab mempunyai dua makna. Ahaduhuma lughawiyyun, ini satu daripadanya makna lughawi, wal akhar, dan makna yang satu lagi makna istilahi, makna pada istilah. Amma maknahu fil lughah, adapun maknanya, makna i'rab pada lughah, fa huwa al izhar wal ibanah, menzahirkan dan menyatakan ataupun menjelaskan dan menyatakan. Taqulu, kamu kata dalam bahasa Arab, a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa azhartahu. Aku telah menyatakan ataupun menjelaskan apa yang ada dalam diri aku, iaitu apabila kamu menjelaskan, menerangkan ataupun menjelaskan dan menjelaskan. Adapun makna daripada lughah, wa amma ma'nahu fil makna daripada istilah. Amma ma'nahu fil istilah fahuwa ma zakarahu al-muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalim ila akhirih. Itu singkatanlah ilah tu kan. Maksudnya ila akhirih, sehingga akhir. Jadi dia tulis sekerat, lepas tu sampai akhirlah, sambunglah sendiri kan. Jadi makna i'rab pada istilah ulama nahwu ialah apa yang disebutkan oleh pengarang, iaitu taghyir awakhiril kalim li ikhtilafi al-awamili
ad-dakhilati 'alaiha lafzan atau taqdira. Baik. I'rab tu apa? I'rab tu adalah perubahan. Perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat. Contoh yang biasa diberi, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, lepas tu nazartu ila Zaidin. Okey, kalau kita perhatikan kalimah akhir, huruf akhir pada kalimah Zaid, dia berubah-ubah daripada Zaidun, Zaidan, Zaidin. Itulah yang dimasukkan dengan perubahan akhir kalimat. Perubahan-perubahan ni dinamakan sebagai i'rab. Saya faham? Sebab i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Tapi yang dimaksudkan dengan akhir kalimat tu bukanlah huruf akhir dia berubah, tapi ahwal dia, keadaan dia, daripada rafah kepada nasab kepada jar. Boleh faham? Kalau kat isim lah. Kalau kat isim macam tu. Kalau dekat fi'il sama ada rafah, berubah daripada rafah, nasab, jazam. 3. Kan kat isim ada 3, dekat fi'il tu ada 3. Okey. Jadi perubahan akhir kalimat maksudnya perubahan ahwal, keadaan akhir kalimat tersebut daripada rafah kepada nasab kepada jar. Okey, kenapa perubahan tu berlaku? Sini disebut lihtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Perubahan itu berlaku disebabkan perbezaan amal-amal yang masuk ke atas kalimah-kalimah itu. 'Alaiha, ni kembali kepada al-kalim. Kan? Perubahan akhir kalimat itu berlaku disebabkan perbezaan amal. Perbezaan amal. Awamil jamak kepada amal. Awamil jamak kepada amal. Jamak dia awamil. Kita jamakkan dia dengan jamak taksir. Sebab dia tidak berakal. Kan? Kalau berakal kita jamakkan dia dengan jamak mudzakkar salim. Tapi amal ni dia bukan merujuk kepada yang berakal. Kan? Kita jamakkan dengan awamil. Okey. Jadi perubahan akhir kalimat tu disebabkan perbezaan amal. Apa dia amal? Amal adalah sesuatu ataupun punca ataupun faktor yang menyebabkan sesuatu kalimah tu berubah. Boleh kita katakan ma yu'athiru fil kalimah. Ma yu'athiru fil kalimah. Cara mudahnya lah untuk kita faham apa yang memberi kesan kepada kalimah. Apa yang menyebabkan satu kalimah tu berubah. Sama ada apa ni rafah ke, nasab ke, ataupun khafat ataupun jazam. Jadi disebabkan amal-amal ni, disebabkan perbezaan amal-amal yang masuk ke atas kalimah, maka berlaku perubahan akhir kalimah tadi. Kan? Jadi amal ni ada banyak lah. Boleh kita katakan ada 4 lah. Ada amal rafah, ada amal nasab, ada amal khafat, dan ada amal jazam. Ada amal dia menuntut rafah, ada amal dia menuntut nasab, ada amal dia menuntut khafat, dan ada amal yang menuntut jazam. Yang tu kita akan pelajarilah, kan? Nanti kita akan tengok apa dia amal-amal yang merofakkan, yang menasabkan, yang menjazamkan, dan juga yang menjarkan. Tapi apa pun dah pernah mengaji lah kan, Najrumiyah.
Apatah antara amil-amil yang mengkhafatkan adalah huruf-huruf jar. Kan? Huruf jar dia mengkhafatkan isim selepas dia. Begitu juga mudhaf. Dia menjarkan mudhafun ilaih. Faham? Lepas tu fa'il dia merofakkan fa'il. Kalau fa'il tu fa'il lazim. Kalau fa'il tu fa'il muta'addi, dia merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Itulah nanti kita akan tengok amil-amil tu. Jadi disebabkan amil-amil tu lah sesuatu kalimat tu berubah. Jadi penting untuk kita kenal pasti apa dia amil rafah, apa amil nasab, apa amil khafat, apa amil jazam, supaya bacaan kita betul. Tak? Kita tahu dah, kita jumpa ni ada amil khafat. Jadi kita baca isim selepas dia dengan baris bawah ataupun ganti bagi baris bawah. Lepas tu kita jumpa fa'il. Oh, fa'il dia nak kepada fa'il. Jadi kita baca fa'il tu dengan rafah. Kan? Lepas tu dia fa'il muta'addi. Okey, dia nak kepada maf'ulun bihi. Jadi semua tu dia akan bantu kita lah. Penting untuk kita kenal. Dan kita pun kena kenal juga fa'il tu fa'il muta'addi ke, fa'il tu fa'il lazim ke. Baik. Jadi perbezaan akhir kalimat tu disebabkan berbezanya amil-amil yang masuk ke atas kalimah. Contoh ja'a Zaidun. Amil yang merofakkan Zaid adalah ja'a. Fa'il ja'a. Dan fa'il ni dia menuntut Zaid ni jadi apa? Rafak. Ni faham? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu dia dah ada fa'il dah. Dia fa'il muta'addi. Dia dah ada fa'il. Dia nakkan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, apa ni hukum dia? Nasab. Jadi sini dia nak nasab. Dia tak samalah dengan atas ni, sebab atas ni amil dia amil rafaq. Dekat sini Zaidan amil dia amil nasab. Lepas tu nazartu ila Zaidin. Zaidin jadi baris bawah sebab sebelum dia ada huruf dia. Sebelum dia ada amil khafat. Jadi perbezaan tersebut disebabkan amil. Dia faham? Perbezaan tersebut disebabkan amil. Okey. Dan perbezaan ni ada kalanya kita boleh sebut, maksudnya perubahan-perubahan yang berlaku di akhir kalimat tu, kadang-kadang kita boleh sebut dia macam ni lah. Dun dan lin, semua kita boleh sebut. Kadang-kadang perubahan tu kita tak boleh sebut. Contohnya ja'a Zaidun wal fata. Ra'aitu Zaidan wal fata. Nazartu ila Zaidin wal fata. Kalau kita perhatikan kepada kalimah fata, akhir kalimat dia sama. Semua kita sebut sama. Al-fata, contoh yang pertama rafaq, kan, ataf pada fa'il. Jadi ambil hukum fa'il jugalah rafaq. Jadi dia tak bunyi wal fatayu, wal fata. Sini wal fata yang kedua, ra'aitu Zaidan wal fata, hukum dia nasab sebab ataf pada isim yang mansub. Kan? Jadi dia ikut hukum ikut hukum Zaid lah. Zaid maf'ulun bih, dia pun ambil hukum maf'ulun bih iaitu nasab. Tapi kita baca wal fata sama juga, tak berubah. Yang ketiga pun sama, nazartu ila Zaidin wal fata. Fata ni majrur sebab ataf pada Zaid isim majrur. Tapi al fata ni pun sama juga, bacaan ketiga-tiganya sama. Dia ada perubahan. Tapi perubahan dia tu secara takdir. Secara takdir sahaja. Jadi perubahan ni ada dua. I'rab ataupun perubahan tu ada dua. Satu perubahan secara lafaz, fil lafzi, pada lafaz, maksudnya kita boleh sebut perubahan tersebut, ataupun perubahan tersebut secara takdir. Kita tak boleh sebut pun. Tak? Kita tak boleh sebut sebab ada sebab-sebab tertentu. Ada sebab-sebab tertentu. Ada manik. Ada manik yang menegah daripada kita sebutkan perubahan tersebut. Manik tu nanti kita akan tengoklah, kan, sama ada manik dia tu disebabkan ta'azzur, ataupun manik dia disebabkan istiqal, atau manik dia disebabkan al-munasabah, ataupun kita kata istighalul mahal bi harakatil munasabah. Jadi kita boleh buat sekarang ni simpulan dekat sini. I'rab ada dua.
ataupun perubahan tu ada dua. Yang pertama lafzi, dan yang kedua takdiri. Dan i'rab ataupun apa taghyir tu, perubahan tu ada dua. Lafzi dan takdiri. Tak nak. Jadi i'rab ada dua, i'rab lafzi dan juga takdiri. Berapa i'rab lafzi? I'rab lafzi ma la yamna'u ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un min ta'azzurin au thiqalin au munasabatin au istighalul mahal bi harakatil munasabah. Boleh juga sebut macam tu. I'rab lafzi ataupun kita kata perubahan lafzi. I'rab ni kan perubahan akhir kalimat. Jadi perubahan lafzi ataupun i'rab lafzi adalah perubahan yang tidak tidak ada sesuatu yang menegah daripada kita menuturkan dengan perubahan tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang menegah. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Sama ada mani' tu ta'azzur ke, sikal ke, munasabah? Tak ada. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Itu dia punya takrif dia lah. Yang kedua, ataupun yang ni tak payah datang kan, tak apa. Sini tak payah datang kan. Minta azuri ni kita biarkan macam tu je. Lafzi ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, iaitu perubahan yang tidak ada sesuatu pun yang menegah daripada kita menuturkan dengannya. Ada bihi, tertinggal. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Adapun i'rab takdiri, kita buang apa? Senang kita nak buat. Buang la je. Ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Sini baru kita jelaskan. Min ta'azzurin au thiqalin au munasabah. Adapun perubahan secara takdiri, iaitu perubahan yang menegah. Perubahan yang menegah daripada kita menutur dengannya oleh satu tegahan. Apa dia satu tegahan tu? Min ta'azzurin, daripada ta'azzur, sama ada tegahan tu disebabkan ta'azzur, au siqal ataupun disebabkan siqal, au munasabah ataupun disebabkan munasabah. Itu kita akan tunjuk contohlah satu per satu. Jadi daripada takrif ni kita boleh buat kesimpulan mawani' al-i'rab ada tiga. Maksudnya perkara-perkara yang menegah i'rab kan ada tiga. Yang pertama, nama dia apa dia? At-ta'azzur. Yang kedua, as-siqal. Dan yang keempat,
munasabah ataupun kita sebut ishtighalu al-mahal biharakati al-munasabah. Ta'azzur ni berlaku kat mana? Ta'azzur berlaku kat mana? Kat mana berlaku ta'azzur? Kalau isim, fa'il, huruf dia berlaku kat mana? Isim, fa'il. Mudah kata ta'azzur ni bila akan berlaku i'rab itu perubahan tu ditegah daripada kita sebutkan. Boleh nak dekat. Kalau kalimat tu berakhir dengan huruf apa? Yang akan berlaku ta'azzur ni? Alif. Kan? Ta'azzur ni akan berlaku pada kalimat-kalimat mu'rabah yang berakhir dengan huruf alif. At-ta'azzur yakunu fil kalimati al-mu'rabah allati tantahi bi alifi maddin. Jadi ta'azzur ni adalah ia berlaku ia pada kalimat-kalimat yang mu'rabah. Huruf tak ada lah sebab huruf mabni. Huruf kan kalimat juga tapi dia kalimat yang mabniyah. Faham? Sama juga isim. Isim pun ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni tolak tepi lah. Faham? Yang mabni tolak tepi. Fa'il pun sama juga. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni tolak tepi. Dia berlaku pada kalimat-kalimat yang mu'rabah, yang terima i'rab, yang berakhir dengan alif mad, iaitu yang berakhir dengan huruf alif sebelum dia fathah. Contoh dia apa? Tadi al-fatah, kalimah al-fatah berakhir dengan huruf alif tak? Alif. Sebelum dia fathah. Sama ada alif macam ni ataupun alif yang tulis bentuk ya. Boleh faham? Dan tambah lagi yakunu at-ta'azzur ni fil asma wal af'al. Ta'azzur ni berlaku pada isim dan berlaku pada fa'il. Dua-dua berlaku. Ni faham? Jadi jangan ingat lagi berlaku kat isim saja ataupun fa'il saja. Dua-dua berlaku. Kalau isim tu berakhir dengan huruf alif, berakhir dengan huruf alif, ataupun fa'il tu berakhir dengan huruf alif, maka dan isim dan fa'il tu isim dan fa'il yang mu'rab, maka kita kata apa ni, i'rab dia i'rab takdiri. Perubahan itu perubahan takdiri. Tak boleh nak sebut lah. Tak boleh nak sebut. Sebab apa tak boleh nak sebut? Sebab ni lah ada manik. Manik dia apa? Ta'azzur. Manik dia adalah ta'azzur. Jadi contoh ayat tadi kita buat ja'a al-fatah. Apa kita nak i'rab al-fatah? Kita boleh buatlah fa'il dan juga ni sekali fa'il yang i'rab dia takdiri juga. Yakhsha al-fata rabbahu. Okey. Kena kita nak i'rab fa'il ni, yakhsha fa'ilun mudhari'un marfu'un. Sebab apa marfu'? Litajarrudihi ani nasibi wal jazimi. Kita akan kata yakhsha ni fa'lun mudhari'un marfu'un. Sebab apa dia marfu'? Litajarrudihi.
Sebab kosong ataupun sunyinya yakhsha ini daripada litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Sebab sebelum dia tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazam. Disebabkan itulah yakhsha ni marfu'. Amil dia amil maknawi. Amil ada berapa? Amil ada berapa? Berapa amil? Berapa? Amil berapa? 2. Ni ada berapa? 1. Ada apa? 100. 2. Ni ada apa Hamil? 3. Apa dah 3? Tadi ni ada apa tadi ni? Tak, ada apa Hamil? Ada apa Hamil? 2. Apa dia? Huruf dia. Okey, apa ni? Ada 3. Ni Langkawi. Apa? Langkawi. Ada 2. Apa dia? Apa dia 2? Lafzi dengan maknawi. Ada 2 je amil. Ada amil tu amil lafzi ataupun amil tu amil maknawi. Apa beza amil lafzi dengan amil maknawi? Boleh nampak? Lagi lafzi kita boleh lafazkan. Contoh sekarang ni yakhshal fata. Siapa yang merofakkan fatah? Yakhsha. Boleh sebut tak? Boleh sebut yakhsha. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun rafak tak? Qa'iman nasab. Siapa yang rafakkan Zaid? Kana. Boleh sebut tak kana? Boleh. Kita panggil apa ni dia punya amil dia amil lafzi. Sebab amil dah kita boleh sebut. Siapa yang menasabkan qa'iman? Kana juga. Kan? Karena dia merafakkan isim, menasabkan khabar. Jadi yang merafakkan Zaid kana, yang menasabkan qa'iman pun kana juga. Kita boleh sebut tak? Boleh. Amil tu kita boleh sebut. Sama juga rabbahu ni. Siapa yang menasabkan dia? Yakhsha. Jadi ni amil dia boleh sebut tak? Boleh sebut. Jadi amil dia amil lafzi. Jadi amil ada 2, satu lafzi, satu maknawi. Maknawi kita tak boleh sebut. Kita faham. Dia tak boleh sebut, tapi cuma kita faham dalam minda kita. Contoh sekarang ni yakhsha. Apa amil dia? Amil dia tajarrud. Apa makna tajarrud? Tak ada amil nasab, tak ada amil jazam. Ada tak amil nasab? Tak ada. Ada tak amil jazam? Tak ada. Itu jadi amil yang merofakkan yakhsha. Dia tak nampak tapi kita faham tak? Faham. Kita faham. Apabila tak ada amil nasab, tak ada amil jazam, fi'il mudhari' itu akan marfu'. Tu apa ni? Okey. Jadi okey. Sekarang ni yakhsha kita i'rab dia fi'lun mudhari'un marfu'. Sebab apa dia marfu'? Li tajarrudihi kita sebut. Kerana sunyinya yakhsha itu, fi'il mudhari' itu, sunyinya ataupun kosongnya dia daripada amil nasab dan juga amil jazam. Lepas tu kita sebut alamat dia. Apa ni lagi? Sambungan i'rab dia. Wa alamatu wa alamatu
raf'ihi. Apa dia? Dhammatun muqaddaratun. Kita akan sebut ni lah, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan atas apa? Alal alif. Dhammah yang ditakdirkan di atas huruf alif. Lepas tu kita sebut punca dia. Apa makna dia? Mana'a min zuhuriha, menegah daripada zahirnya. Zahirnya apa? Zahirnya dhammah tu. Mana'a min zuhuriha, zuhurnya dhammah tu at-ta'azzur. At-ta'azzur ni fa'il bagi mana'a, menegah daripada zahirnya dhammah oleh ta'azzur. Kita akan sebut macam tu lah. Okay, boleh faham? Lepas tu al-fatah, kita nak i'rab al-fatah pula. Al-fatah i'rab jadi apa? Al-fatah ni, siapa yang takut ni? Al-fatah ni, pemuda ni, dia siapa fa'il? Fa'il dia tak biru. Apa dong? Tak. Mana fa'il yakhsha? Al-fatah ni lah fa'il dia. Yang takut tu siapa? Al-fatah. Fatah tu lah fa'il. Jadi nak i'rab macam mana al-fatah ni? Al-fatah kita katalah fa'ilun marfu'. Lepas tu marfu', fa'ilun marfu'. Lepas tu alamat dia wa alamatu raf'ihi apa dia? Dhammatun muqaddaratun alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur juga. Baru hadis. Boleh faham tak? Rabahu tu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Tu tak apalah, ini tak masuk dalam kita punya perbincangan sekarang ni. Saya nak tunjuk contoh fa'il yang mana i'rab dia takdiri dan isim yang i'rab dia takdiri. Nak bagi tahu ta'azzur ni berlaku pada fa'il dan berlaku pada isim. Okey, boleh? Baik, yang kedua as-siqal. Siqal ni berat. Hak tadi ta'azzur dia memang uzur, tak boleh. Memang tak boleh apa. Hak ni dia siqal, dia boleh tapi berat. Kan? Baik, siqal berlaku dekat mana? Kalau dekat kalimah tu dia berlaku kat mana? Dia berlaku apa ni, satu kalimat tu dia akan berlaku i'rab takdiri apabila kalimat tu berakhir dengan huruf waw dan berakhir dengan huruf ya. Okey. Waw yang mana sebelum dia dhammah dan ya yang mana sebelum dia kasrah. Baik, dia berlaku pada kalimah apa? Isim, fa'il, huruf. Berlaku pada kalimah apa? Isim dan fa'il. Huruf tak ada. Sama juga as-siqal ni yakunu fi al-kalimati, yakunu fil kalimati al-mu'rabah. Jadi kalimat-kalimat yang mabni tak termasuk. Yakunu fil kalimatil mu'rabah allati tantahi
biyai maddin wa wawi mad. Jadi siqal ni berlaku pada kalimat-kalimat yang terima i'rab, bukan kalimat yang mabni, tapi kalimat yang mu'rab, yang mana kalimat tersebut berakhir dengan huruf ya dan juga waw. Ya mad, waw mad. Maksudnya ya yang sebelum dia tu berbaris dhammah, dan ya yang mana sebelum dia berbaris kasrah. Dan siqal berlaku pada isim dan juga pada fa'il. Yakunu fil asma'i wal af'ali. Siqal ada pada isim dan ada pada fa'il. Contoh yad'u al-qadi rabbahu. Yad'u al-qadi rabbahu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Selesai nama. Sulasi mujarrad. Ni faham tak sulasi mujarrad? Kan? Ada 6 tu kan sulasi mujarrad. Fi'il mudhari' sulasi mujarrad atau wazan apa? Atau wazan? Tahu apa? Sama ada atas wazan yaf'ulu ataupun atas wazan yaf'alu ataupun atas wazan yaf'ilu. Kan? Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Kan? Fa'ala yaf'ilu. Bab tadi yaf'ulu, lepas tu yang kedua yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu, iaitu yaf'alu pula. Lepas tu yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ula yaf'ulu. Yang keenam fa'ila yaf'ilu. Jadi fi'il mudhari' tak lebih, tak kurang daripada tak lari daripada 3 ni lah. Fi'il mudhari' sulasi mujarrad. Kan? Jadi adakah fi'il mudhari' yang wazan dia yaf'ul, lam mati? Ada tak? Ada. Dia sama ada yaf'ulu, yaf'ula, yaf'uli. Lepas tu yad'u ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Adakah fi'il mudhari' wazan macam ni yaf'ul, lam mati? Tak ada. Kan? Jadi kita tahu lah asal dia adalah yad'u. Asal dia adalah yad'u. Tapi disebabkan berat dhammah, berat dhammah di atas waw ni, maka dihazafkan. Dah berat kita buang lah. Jadi jadilah yad'u. Sama juga sini al-qadi. Al-qadi ni atas wazan apa? Isim fa'il, atas wazan fa'ilun. Atas wazan fa'ilun. Kalau ada alif lam, tak ada lah tanwin tu. Jadi al-fa'ilu. Jadi al-qadi ni sepatutnya apa? Al-qadiyu. Ada dhammah sebab atas wazan fa'il. Tapi kenapa belakang ni tak ada baris? Sebab berat dhammah di atas ya, maka dibuang dhammah, jadilah al-qadi. Faham? Jadi kita nak i'rab macam mana? Jadi bila kita baca macam ni, yad'ul qadi rabbahu. Belakang ni memang kita tak sebut lah. Kan? Belakang yad'u ni kita tak sebut, belakang al-qadi pun kita tak sebut. Walaupun kita kata asalnya ada baris lah kat sini, tapi sebab berat jadi digugurkan. Jadi berat punca dia apa? Punca dia berat lah. Nama dia sifat. Jadi bila kita nak i'rab macam mana? Yad'u fi'lun mudhari'un
marfu'un, sebab apa marfu'? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Fa'il mudhari' yang marfu' sebab kosongnya ataupun bebasnya dia daripada amil nasab dan juga amil jazam. Okey. Lepas tu wa alamatu, alamat dia apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala apa? Ala al-waw. Tengok sini ya, sini huruf waw kan? Ataupun kita kata ala akhirihi, boleh juga kan? Biasanya sebut macam tu lah. Muqaddarah di atas huruf akhir dia. Lepas tu sebab apa? Apa yang menegah dia daripada zahir? Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Zuhuriha, zuhur dhammah tu menegah daripada nyatanya dhammah itu oleh sebab siqal. Sini al-qadhi. Al-qadhi ni i'rab jadi apa? Fa'il. Fa'il bagi siapa? Ya doa. Siapa yang doa? Al-qadhi. Nak kahwin i'rab al-qadhi. Al-qadhi fa'ilun marfu'. Betul? Sebab apa dia marfu'? Sebab dia fa'il. Sebab dia fa'il marfu'. Ada 7 kan dalam tu kan? Al-marfu'atu sab'atun, al-fa'ilu fa'il, wal maf'ulu kan, lepas tu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana kan, lepas tu wa khabaru inna, lepas tu wa tabi'u lil marfu'. Ada 7 dalam ni, dalam jurum yang sebut. Apa sebab kenapa pula? Sebab ya tajarrud tu dia hanyalah amil pada fa'il. Jangan masukkan ke isim. Al-qadhi ni isim. Nampak ada alamat isim ni? Alif lam. Kan? Ni ada alamat isim al-qadhi. Tajarrud amil maknawi ada 2. Nak sebut tadi tapi terlupa. Amil maknawi ada 2. Yang pertama tajarrud, yang kedua ibtida'. 2 je amil maknawi. Faham? Amil maknawi hanya 2. Yang selebihnya amil lafzi. Amil maknawi tajarrud ni, yang tajarrud berlaku pada fa'il mudhari'. Dia jadi amil pada fa'il mudhari'. Ibtida' amil pada mubtada'. Ya. Jadi tajarrud dia jadi amil pada fa'il mudhari', ibtida' amil pada mubtada'. Itu je. Jadi sini mubtada' ke al-qadhi ni? Bukan. Al-qadhi ni fa'il. Jadi kita i'rab dia macam mana? Al-qadhi fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ya ataupun ala akhirih, mana amin zuhuriha al-tiqalu. Apa ya? Naik kelas ni. Baca. Cuti berapa bulan? 92. 892.
Nak semua baca buku tu, buku huraian tu. Ada yang tak ada lagi ke? Ha? Tak ada lagi. Tak ada beli. Ni ada lagi? Tak ada. Tak ada beli. Kan? Boleh beli kan? Beli buku. Jadi beli. Kat Shopee je dah 20 apa? 25 ringgit. Ada lagi? Ada dah. Tak ada lagi beli. Beli baca. Buku tu nak habis sebelum habis bulan 3 kot. Kan? Sebelum puasa bila? Berapa bulan? Bulan 3 ke apa bulan? Tak ingat. 12. Sebulan, bulan 2. Tadi ada masa lagi. Mungkin kalau order ni sampai bulan 2, tak boleh tunggu cuti. Kan? Call je lah. Kan? Jadi yang mana ada baca, dan yang tak ada beli, dan habiskan bacaan sebelum puasa. Boleh. Dan sehari sebelum buka habis kan? InsyaAllah. Ya. Okay. Wah, nanti kita jalan. Baik, mana tadi? Habis dah Al-Qadhi tadi. Contoh lain macam yamshi, kan? Yad'u tadi kita bagi contoh dah. Yad'u yanju pun sama juga. Dan kita akan takdirkan i'rab pada huruf waw dan juga ya ni pada ketika rafa' dan juga pada ketika jar sahaja. Adapun pada ketika nasab tak. Faham? Sebab ringan. Fathah ringan. Jadi katalah kita letak sini lan. Lan ambil apa? Lan amana nasab. Jadi waktu ni lan yad'u wa. Faham? Jadi lan yad'u wa. Lan yad'u wal qadhi ala aduwihi. Betul. Ya, qadhi itu tidak mendoakan keburukan ke atas musuhnya. Lan yad'u wal qadhi ala aduwihi. Begitu juga al-qadhi ni kalau dia jadi maf'ulun bihi, contohnya ra'aitu al-qadiyah. Waktu ni baris ataupun perubahan itu zahir. Kita boleh ungkapkan ataupun boleh sebut perubahan tersebut. Ya. Jadi yakunu as-siqal tu fi halati ar-raf'i wal jar. Amma fi halati an-nasbi fatazharu al-fathatu bi sifatiha. Dan sikal ini berlaku pada ketika rafa' dan pada ketika jar ataupun khafat. Adapun pada ketika nasab, maka zahir ataupun nyata fathah kerana ringan. Fathah ringan. Ini boleh.
Nazartu, ini contoh jar. Nazartu ilal qadi. Di sini tak ada baris lah, kan? Nazartu ilal qadi. Kat fi'il ada tak contoh jar? Ada tak contoh jar? Ada. Kau bagi? Ha? Ada tak? Ha. Kan tadi kan kata kan, apa ni siqah ni berlaku pada ketika rafa' dan pada ketika jar. Ini contoh kat isim ada tak? Ketika rafa' jadi fa'il. Ketika nasab nyata dia punya fathah. Ketika jar muqaddarah juga, takdirkan juga. Lepas tu yang ni mana? Yada'u kalau tak ada lan. Jadi contoh ketika rafa', kan? Ketika rafa' waktu tu kita lan ni tak ada. Waktu ni yada'u ni marfu' wa alamatul raf'i dhammatun muqaddarah, tak zahir lah i'rab tu. Kalau ada lan, i'rab dia zahir. Pada ketika jar ada tak? Ha, ada tak? Tak tahu. Tak tahu ke tak ada? Ha? Ada ke tak ada? Tak tahu. Tak ada. Ada ke tak ada? Ha? Tak tahu. Ha? Kenapa tak ada? Ha? Kenapa tak ada? Kan? Fi'il tak ada jar. Yang jar hanyalah isim. Isim je lah, kan? Jar tu hanya khusus untuk isim. Macam jazam hanya khusus untuk fi'il. Jadi tak ada lah jar. Tak ada contoh kat sini untuk fi'il ketika jar. Kenapa tak bagi contoh ketika jazam? Sebab bila masuk amil jazam, waktu ni bukan dengan apa ni i'rab muqaddar lagi, kan? I'rab takdiri lagi. Waktu kalau masuk huruf apa ni amil jazam, waktu ni fi'il akan dijazamkan dengan hazaf huruf illah, kan? Jadi kita tak bagilah contoh tu. Boleh faham? Ada soalan? Baik. Yang ketiga, istighalul mahal biharakatil munasabah. Kan? Apa ni istighalul mahal biharakatil munasabah. Ini berlaku kat mana? Yang ni dia hanya berlaku pada isim sahaja, dan isim itu diidafatkan kepada ya al-mutakallim. Yakunu fil asma'i al-mudhafati ila ya'i al-mutakallim. Jadi istighalul mahal ni, istighalul mahal ni sebab tempat itu dengan harakah yang munasabah. Dia berlaku pada isim yang diidafatkan kepada ya' mutakallim. Sama ada pada ketika rafa', pada ketika nasab, ataupun pada ketika khafat. Yang ni pun sama juga, pada ketika rafa', pada ketika nasab, pada ketika khafat. Yang ni pada ketika rafa' dan juga khafat sahaja. Dan ni pada ketika rafa', ketika apa ni nasab, dan juga ketika khafat. Contoh, ja'a apa ni, ja'a abi, ra'aitu abi, nazartu ila abi. Okey, cuba i'rab abi. Jaa abi. Jadi apa abi tu? Fa'il. Fa'il bagi siapa? Jaa. Fa'il hukum dia marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ya. Ala apa? Asal dia ab tambah ya. Betul tak?
Asal dia ab tambah ya. Kan yang sepatutnya berubah apa? Huruf ba. Betul. Apa ni? Tak datang ya? Ja'a abun, ra'aitu aban, nazartu ila abin. Telah datang seorang ayah, aku telah melihat seorang ayah. Aku telah tambah nazartu ila abin, aku melihat kepada seorang ayah. Okey. Lepas tu kita nak buat ayat telah datang ayah aku. Kita akan tambah ya. Tadi waktu sebelum tambah ya, zahir tak i'rab? Zahir. Abun, aban, abin. Kan? Kita tambah ya. Saya tambah ya. Apa yang akan jadi? Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Semua sama. Ja'a abi, ra'aitu abi, nazartu ila abi. Okey. Sekarang ni abi ni kita i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala apa? Ala apa? Ala apa? Ha? Ala hasbi akhirih. Huruf akhir. Huruf akhir ya. Huruf akhir ya. Ha. Boleh. Ha? Alam ba. Okey, jawapan betul eh. Cuma dalam kitab dapat i'rab macam mana? Alama qabla ya'il mutakallim. Kita bukan i'rab tu bukan dekat ya ni. Tak? I'rab tu dekat lafaz abu ni. Tak? Yang kita takdirkan sekarang ni kat mana? Dekat ba ni. Faham? Bukan dekat ya tu. Asal dia abun, aban, abin. Tapi kenapa semua kita bariskan bawah? Kenapa semua kita bariskan bawah huruf ba tu? Sebab ada ya. Kan? Baris yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Seolah sekarang ni dah berlaku apa ni, perebutan. Apa ni, dhammah dan juga kasrah berebut. Siapa menang? Kasrah menang. Sebab dia yang sesuai dengan ya. Jadi sekarang ni tempat ni kita kata dia sebok dengan harakat yang munasabah. Asal harakat dia apa? Dhammah sebab dia fa'il. Tapi sekarang ni datang ya. Bila datang ya, jadi dia disebokkan oleh ya tersebut dengan harakat yang sesuai dengan huruf ya, iaitu kasrah. Jadi kita nak takdirkan kat mana? Takdir macam ni i'rab dia. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'i al-mutakallim. Ma ni merujuk kepada huruf. Faham? Ma kat sini merujuk kepada huruf. Maksudnya alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Ditakdirkan kat mana? Ala ma, yakni di atas huruf sebelum ya mutakallim. Huruf sebelum ya mutakallim apa? Ba. Ni ya mutakallim, sebelumnya huruf ba. Boleh ya? Ini macam tu i'rab dia. Samalah ra'aitu aban. Aban maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Yang ni pun sama juga. Nazartu ila abi majrur bi ila.
ataupun bihafil jar. Wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Saya faham. Tadi apa sebab? Muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli biharakati al-munasabah. Mungkin kita datangkan punca dia ni. Sebab apa i'rab tu tidak boleh zahir? Punca dia adalah istighalul mahal biharakatil munasabah. Menegah daripada zahirnya dhammah tersebut, sibuknya tempat itu dengan harakat yang sesuai. Baik, kita baca sikit. Qala syarih rahimahullah wa amma ma'nahu fil istilah fahuwa ma dzakarahu al-mu'allif fi qawlihi taghyir awakhiril kalim. Wal maqsud min taghyir awakhiril kalim, yang dimaksudkan daripada perubahan akhir kalimat ialah taghyir ahwal awakhiril kalim, iaitu perubahan ahwal, hal akhir kalimat tu. Bukannya berubahnya huruf tu. Huruf tak berubah. Yang berubah keadaan dia, daripada rafa' kepada nasab, kepada jar, kepada jazam. Wala yuqalu an yurada taghyiru nafsil awakhir. Jadi tak difahami. Tidak difahami ataupun tak masuk akal apa ni yang dimaksudkan adalah perubahan diri akhir kalimat tu. Diri akhir kalimat tu tak berubah. Dun, dan, din, dal tetap dal. Dia tak berubah pun. Yang berubah dia punya keadaan dia tu. Fa inna akhiral kalimah nafsahu la yataghayyar. Jadi akhir kalimat tu sendiri, akhir kalimat tu, huruf pada akhir kalimat tu sendiri tidak berubah. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimah ibaratun an tahawwulha min ar-raf'i ila nasbi awil jar haqiqatan aw hukman. Dan perubahan akhir kalimat itu adalah perubahan daripada rafa' pada nasab kepada jar secara hakikat ataupun secara hukum, secara lafzi ataupun takdiri. Taghyir awakhiril kalimah, ahwal awakhiril kalimah ibaratun an tahawwulha min ar-raf'i ila nasbi awil jarri haqiqatan aw hukman. Perubahan ahwal akhir kalimat merupakan ungkapan ataupun satu ibarat, satu ungkapan tentang berpalingnya ataupun berubahnya sesuatu akhir kalimat itu daripada rafa' kepada nasab atau kepada jar secara hakikat ataupun secara hukum. Wa yakunu hadza tahawwulu bisababi taghyiril awamil. Dan perubahan-perubahan ini adalah disebabkan perubahan amil-amil. Perubahan amil-amil min amilin, daripada amil yaqtadi raf'a alal fa'iliyah. Disebabkan amil yang menuntut rafa' kerana jadi fa'il, au nahwiha, ataupun seumpama fa'il. Jadi bukan fa'il saja yang hukum dia rafa', ada naib fa'il, ada mubtada', ada khabar, isim kana, kan, khabar inna ila akhar. Ini perubahan daripada amil yang menuntut rafa' kepada amil yang lain yang yaqtadi nasbah, yang menuntut nasab alal maf'uliyah kerana jadi maf'ul, au nahwiha, ataupun seumpamanya. Wa halumma jarra. Dan tarik lagi lah, boleh sambung. Ataupun perubahan kepada jar, kan, perubahan kepada amil yang menuntut kepada jar, disebabkan jadi apa? Disebabkan jadi mudhaf ilaih ke? Jadi dia suruh sambung sendirilah. Masalan, idza qulta hadara Muhammadun. Contohnya apabila kamu katakan dalam ayat bahasa Arab hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Fa Muhammadun marfu'. Muhammad tu marfu'. Sebab apa? Li'annahu ma'mulun
li'amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyah, kerana dia jadi ma'mul kepada amil. Faham tak ma'mul dan juga amil? Tak faham? Tadi lupa nak sebut. Okey, sekarang ni kita ada amil, betul tak? Amil apa yang ataupun punca ataupun faktor yang menyebabkan sesuatu kalimah itu berubah. Jadi kita ada amil yang menjadi punca kepada satu kalimat lain itu berubah. Contoh, ada tak? Contoh tadi, kita ambil contoh yang sama je. Ja'a Zaidun. Okey, apa yang menyebabkan Zaid berubah? Apa yang menyebabkan Zaid itu marfu'? Ja'a, fa'il ja'a. Jadi fa'il ini dinamakan sebagai amil. Amil yang menuntut rafa'. Okey, lepas tu siapa yang kalimah mana yang kena? Zaidun. Okay, yang kena dengan amil ni kita kata Zaid. Jadi Zaid ni kita kata dalam bahasa lain ni kita sebut ma'mul. Iaitu yang terkesan dengan amil. Yang terkesan dengan amil apa di sini? Zaid. Contoh lain, ra'aitu kana Zaidun iman. Zaid ni kita i'rab apa? Isim kana. Siapa yang merofakkan dia? Kana. Jadi kana ni amil. Siapa yang terkesan dengan dia? Zaid. Zaid ni kita panggil ma'mul. Qaiman khabar ka? Siapa yang menasabkan dia? Kana. Jadi kana tu amil juga kepada qaim. Qaim juga dipanggil ma'mul. Itu istilah dia lah. Kalau kita guna amil, dia punya tu ma'mul lah. Lawannya tu yang kena. Yang terkesan dengan amil tu kita panggil ma'mul. Lepas tu amil ni apa amal dia? Amal dia adalah merofak isim, menasab khabar. Apa pekerjaan yang dia buat, itu dipanggil amal dia. Jadi dikata sebagai contoh, hadara Muhammadun, fa Muhammadun marfu' li'annahu ma'mulun, kerana ia Muhammad itu merupakan ma'mul bagi amil yaqtadi rafa, bagi amil yang menuntut rafa. Ataupun kita kata dia merupakan ma'mul bagi amil rafa'. Alal fa'iliyah, kerana jadi fa'il, kerana keadaannya itu fa'il. Muhammad itu kan fa'il kepada hadara. Wa hadzal amil huwa hadara, dan amil ini adalah hadara. Hadara itu sebagai amil. Fa in qulta ra'aitu Muhammadan taghayyara halu akhiri Muhammad ila nasbi. Berubah hal akhir Muhammad itu daripada Muhammadun kepada nasab jadi Muhammadan. Sebab apa berubah? Litaghayyuril amili bi'amilin akhara yaqtadin nasba. Kerana berubahnya amil daripada satu amil kepada amil lain, yang mana amil lain itu menuntut nasab, ataupun kerana berubahnya daripada amil rafa' kepada amil nasab. Apa dia amil nasab tu? Wa huwa ra'aitu. Fa idza qulta hadaitu bi Muhammadin, fokus kat Muhammad tu kan, taghayyara halu akhirih ila al-jar, berubah hal akhir Muhammad itu kepada jar pula. Sebab apa? Litaghayyuril amili bi'amilin akhar yaqtadil jarra wa huwa al-ba. Kerana berubahnya amil dengan amil yang lain yang menuntut jar, ataupun berubah kepada amil jar, iaitu ba.
Wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilati dhahara laka anna akhiral kalimah wa huwa dal min Muhammad lam taghayyar. Apabila kamu perhatikan, kan, kamu perhatikan, kamu renung-renungkan pada misal-misal yang diberikan ni, nyatalah bagi kamu bahwasanya akhir kalimah iaitu huruf dal daripada kalimah Muhammad tidak berubah. Lepas tu apa yang berubah? Wa annal ladzi taghayyara wa ahwalu akhiriha, dan bahwasanya yang berubah adalah ahwal, keadaan akhir kalimat tersebut. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awal wa mansuban fil misalil tsani wa majruran fil misalil tsalis. Jadi kamu lihat kalimah Muhammad itu dia marfu' pada contoh yang pertama, mansub pada contoh yang kedua, dan majrur pada contoh yang ketiga. Wa hadha at-taghyir min halati raf'i ila halati an-nasbi ila halati al-jar huwa al-i'rabu indal muallifi wa man dhahaba madhhabah. Dan perubahan daripada keadaan rafa' kepada nasab kepada jar, itulah yang dinamakan i'rab di sisi pengarang dan orang yang berjalan seperti jalanan pengarang. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab ada khilaf dalam mentakrifkan i'rab. Ini salah satu pandangan i'rab, ini maksud dia. I'rab tu kena pada perubahan daripada rafa' kepada nasab kepada jar. Itu yang dinamakan i'rab. Jadi i'rab tu kita boleh nampak tak? Tak boleh, sebab i'rab tu adalah perubahan. Kita cuma fahamlah. Faham tak? Perubahan tu dinamakan i'rab. Cuma kita nak tahu macam mana? Dengan alamat. Faham? Dengan alamat. Adapun takrif yang satu lagi, i'rab kena kepada alamat tu sendiri. I'rab tu adalah asas. Alamat-alamat tu lah. Alamat-alamat yang ada di belakang-belakang kalimat tu, itulah i'rab. Itu satu. Itu nantilah kita akan tengok dia punya apa? Ada masa nanti kita akan sebutlah apa ni makna i'rab di sisi sebahagian ulama yang lain. Ini satu pandangan lah. I'rab itu adalah perubahan itu. Perubahan daripada rafa' kepada nasab kepada jar. Itulah i'rab di sisi mu'allif dan orang yang mengikut jalanan mu'allif. Wa hadhihi al-harakatu salas, dan harakat-harakat yang tiga ni, wa hiya allati hiya raf'u wa nasbu wal jar hiya alamatun wa amaratun ala i'rab. Jadi harakat-harakat yang tiga, ini dia kata adalah alamat ataupun tanda bagi i'rab tu. Nanti rafa' semua tu kan dia ada tanda dia kan. Rafa' apa dia punya tanda dia? Apa dia punya ni? Alamat dia apa? Dhammah. Tu alamat asliah dia. Lepas tu nasab alamat asliah dia fathah. Lepas tu khafat alamat asliah dia kasrah. Jazam sukun. Itu adalah alamat sahaja. Faham? Bukan i'rab. Alamat yang menunjukkan atas i'rab. Dan perubahan-perubahan tu. I'rab tu kena pada perubahan tu sendiri. Misalul ismi fi dhalika wa mislul ismi fi dhalika al-fi'lul mudhari'. Dan seperti isim pada perubahan-perubahan tadi tu adalah fi'il mudhari'. Falau qulta yusafiru Ibrahim, fa yusafiru fi'lun mudhari' marfu'. Yusafir adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Sebab apa marfu'? Apa ada i'rab macam mana? Li tajarrudihi. Sebab tajarrud. Kerana kosong ataupun bebasnya fi'il mudhari' yusafiru tu min amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu. Kerana bebasnya fi'il tersebut daripada amil yang menuntut nasab ataupun amil yang menuntut jazamnya dia. Ataupun kita kata bebas daripada amil nasab dan bebas daripada amil jazam. Fa idza qulta lan yusafira Ibrahimu, apabila kamu kata lan yusafira Ibrahim, taghayyara halu yusafir, berubah keadaan yusafir minar raf'i ila nasbi, daripada rafa' kepada nasab. Sebab
li taghayyuril 'amili bi 'amilin akhar yaqtadi nasbahu. Karena berubahnya amal dengan satu amal yang lain, iaitu amal nasab. Wa huwa lan, iaitu lan. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahim, apabila kamu kata lam yusafir Ibrahim, taghayyara halu yusafir min ar-raf'i aw an-nasbi ila al-jazmi. Berubahlah keadaan yusafir itu daripada rafa' ataupun daripada nasab kepada jazam, sebab ditaghayyuril 'amil bi 'amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Karena berubahnya amal dengan satu amal yang lain yang menuntut jazam ataupun berubah kepada amal jazam, iaitu lam. Lepas tu dia terangkan tentang perubahan lafzi dan perubahan takdiri. Tengok diri tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.